anda bersama saya Adi Bahnur dalam Keringat Selebriti. Tetamu jemputan kita pada hari ini orangnya lemah lembut, lemah gemalai, manja, baik hati, orangnya tetap ceria. Tetapi ada yang tidak elok andainya dibuat hidangan. Siapakah dia? Saksikan Keringat Selebriti bersama saya Adi Bahnur. Tak sanggup ku berdepan, tak ingin memandang tergambar kepahitan silam. Teriris perasaan ku pernah dibiarkan, tiada kabar yang kau kirimkan. Anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti bersama saya Adi Bahnur. Tetamu istimewa Keringat Selebriti pada hari ini orangnya cukup manja, ceria dan namanya disebut-sebut pada suatu ketika dahulu dengan intonasi yang begitu manja bila nama dia tertera. Lepas tu dia hilang sekejap dan telah pun membuat comeback, meletup pom bila dia buat comeback tu. Maka namanya pun dah bertukar jadi pom. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau bukan Ellie Mazlin, Kak Lina Pompom. Yeay! Oh la 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 sayang. Apa khabar? Baik Kak Lina. Silakan duduk. Terima kasih, Dah Kak matching dah dengan kerusi tu. Yelah. Kak Di apa khabar? Alhamdulillah, macam ni lah kerja selagi Baik. boleh. Cik, terima kasih bagi job pada saya. Ellie, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Sekarang ni nak panggil Ellie ke panggil Kak Lina Pompom? Rasa-rasanya nak panggil Ellie ke Kak Lina ke Pompom? Ada Gitu orang panggil Kak Lina Pompom lah. Sebenarnya bukan apa tau Kak Dip. Selalu orang cakap lah bila panggil Kak Lina tu dia orang rasa macam kawan-kawan jiran je macam tu. Kalau macam Ellie Mazlin rasa macam dia orang dekat bawah, kita dekat stage. Kalau Kak Lina Pompom macam berjiran. Saya memang suka macam tu. Saya suka berkawan, saya suka happy-happy, suka senyum. Baik orangnya kan, baik sangat. Baguslah Biasa-biasa begitu. je. Tapi dalam baik-baik tu kan ramai orang buat kat awak macam-macam kan? Itulah Tak apa, dia. kita cerita yang tu nanti dulu. Segmen tu belum sampai lagi. Okey. Sekarang ni apa projek terbaru? Alhamdulillah rezeki anak saya sangat melimpah ruah kan. Sibuk dengan episod untuk Astro. Itulah dia. Lepas tu dengan hosting untuk program TV yang lain. Alhamdulillah dengan show. Syukur Alhamdulillah. Kan laku meletup-letup pom-pom. Rezeki anak ni Kak Di. Dan nama Lina Pompom semakin meletup-letup sebagai seorang pengacara, sebagai seorang host. Syukur Alhamdulillah. Kita baru cuba-cuba kan. Jadi bila orang bagi kepercayaan, Kak Lina cuba buat yang terbaik lah. Apa yang mampu, harap-harap. Suka ke tidak? Tapi dah disebut berlakon, mengacara, hosting. Menyanyi tu nak campak ke mana tu? Itulah dia. Walaupun tak ada lagu baru, tapi Kak Lina masih lagi aktif menyanyi. Ni pun lusa kita ada event kan. Itulah dia. Sekarang kita berjalan serentak semua menyanyi, berlakon dan juga mengacara. Di waktu Keringat Selebriti ini dipancarkan siarannya, Okey. rasanya Kak Lina Pompom sudah selamat bergelar isteri kepada Papa Awan Nano. Apa Gitu. ni Awan Nano pula namanya? Dah Kak Lina Pompom Awan Nano. Nama sebenarnya siapa? Okey, nama suami saya Muhammad Azlan. Mama Azlan. Lepas tu, itulah dia. Dalam kehidupan ni Kak Dip, Ellie suka sederhana tapi Ellie tak minta apa pun dengan suami sekarang ni. Saya cuma minta kasih sayang dia, kesetiaan dia dan tanggungjawab dia untuk jaga saya, anak saya dengan bakal anak saya dan juga bapa saya. Alah. InsyaAllah. Jadi Sofia ni dia dapat daddy baru ni macam mana agaknya? Okey, macam Safia dia tak pernah rasa. Jadi bila dia rasa sentuhan seorang papa,
dia macam manja sangat. Kalau suami saya ada, dia memang manja sangat sampai berjalan pergi keluar pun tak nak berjalan, nak dukung aja. Alhamdulillah sebab itu merupakan salah satu kenapa pintu hati saya terbuka untuk suami saya ni, sebab dia berjaya ambil hati anak saya, berjaya ambil hati bapa saya, family saya kan, dan dia pun anak yang baik kepada mak bapak dia. Jadi tu yang buat saya macam jatuh cinta. Adakah ia perkahwinan pertama untuk Awan Nano juga? Ya. Beza dia 10 tahun. 10 tahun macam mana? Kak Dip, kita dengan dia 10 tahun beza. Siapa yang tua? Kita. Wah! Kita kertu. Tak adalah. Tu. Alah, Cik Ta pun kan? Tak ada salahnya. Tak ada Tapi dia salahnya. menang sebab dia matang. Dia orang Kelakar, jadi dia dah biasa merantau dekat tempat kita masa dia di universiti dulu. Dia bekerja, jadi orang dah biasa bekerja, dia dah biasa susah, jadi dia matang lebih. Dia anak sulung ke apa? Dia anak yang ke-8 daripada 11 adik-beradik. Wow. Sekarang Sefi Patutlah. ada abang-abang ramai. Cik Wan, masa bila awak berjumpa dengan dia tu? Okey, masa Di manakah dia pertama kali awak pandang wajah dia? Okey, masa tu kawan saya, kawan Kak Lina, dia jemput untuk akikah. So Okey. suami dia cikgu. Jadi mestilah suami dia ajak kawan-kawan cikgu yang lain. Okey. Salah satu cikgu Cik Azlan. Cik lah. Azlan ni Cik Azlan lah. kat Oh, situ. cikgu. Dia cikgu sekolah menengah. Kan Kak Dip pun asalnya cikgu. Ya, saya cikgu teacher. tapi tak juga bertemu jodohnya. Alah, tak apa nanti Cikgu Azlan dan yang lain-lain ada lagi. Okey, itu usulkan. Okey, lepas tu. Hi, gatalnya ya Allah. Okey. Tak apa. Okey, daripada situlah first time-nya kami bertentangan mata dan dia sangat gentleman. Dia datang, dia tak ada, cikgu takkan nak bagi kad beria, bukan businessman pun kan. Yelah. So dia bagi nombor dia. Lepas tu dia cakap, nanti call dia kata. So kita macam malulah Ya kan. ke ni? Jadi macam kita pun macam biar betul. Lepas tu kita pula macam belum ready. Ya. Lepas tu 2 hari lepas tu kawan telefon, Kak Lina, kita dah agak dah. Aha. Mesti cikgu tu suruh awak call. Kak Lina kenal lah dulu macam tu. Tapi dia memang sangat baik. Kalau dia biasa-biasa macam kalau dia tak okey kita bagi tahu, kita pun tak nak bagi nombor Kak Lina, tapi Kak Lina kawan dulu. Lepas tu okeylah bagi nombor. So dia yang bagusnya awal-awal lagi dia tak call Kak Lina. Adik-adik kau nak cari boyfriend macam tu. Dia hormati kita, dia tak call, dia WhatsApp Dia dulu. tidak mendesak lah Dia kan. WhatsApp dulu, lepas tu bila dia kata bila dah ready baru dia akan call. Mahalnya. Jarang jumpa orang macam tu. Ya Allah, bertuahnya. Okey, kita korek lagi cerita bersama Ellie Mazlin ataupun Kak Lina Pompom dalam Keringat Selebriti. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus bersama kami di Keringat Selebriti. Nama saya Adibah Nur, host anda. Dan tetamu istimewa kita, dia meletup pom-pom-pom-pom. Ellie Mazlin ataupun Lina Pompom, gelarannya sekarang. Menggelarkan diri Lina Pompom untuk menjadi lebih mesra dengan para peminat. Gitu. Betul. Baiknya orangnya. Baiklah. Kita akan teruskan dengan temu ramah lah, bicara sembang-sembang. manja. Tapi kita takkan tanya soalan, lepas tu awak jawab. Okey. Kita bagi gambar, lepas tu Lina Pompom ceritakan apa kena mengena gambar tu dengan cerita hidup anda. Boleh. Boleh Boleh. Betul ni? Janji. Okey, kita bagi gambar yang pertama. Kapal Navy. Kapal Navy. Bapak kita tentera laut Diraja Malaysia tau. Ya ke? KD Pelanduk. KD Pelanduk tu dekat Lumut. Dekat Lumut. Saya anak Navy. Anak Navy Duduk rupanya. Lumut. Jadi biasalah kalau bila abah kita Navy, tentera laut, kita memang pindah randah hidupnya. Iya. Ha. So pindah dari Lumut
Lumut pindah ke PD? KL. Uh-uh. KL lepas tu pindah balik ke Lumut, pindah balik ke Setiawan, pindah balik ke Kuala Lumpur. Sekolah pun macam-macam sekolah Budak lah. baru sesaja. Allah, macam mana ke pengalaman tu? Tak biasa teman dengar. Itulah. Teman darjah 1 sampai ke form 5. Sekolah yang sama. Teman hidup. Iya. Bertukar-tukar, berpindah kandang. Allah. Macam mana penerimaan student-student baru di sekolah? Seronok lah jadi budak baru. Gitu. Sampai suka pindah-pindah sekolah. Dia jadi budak baru kan. Jadi macam kita budak baru lah. Macam tu kan. Tapi yang tak seronoknya ialah macam pembelajaran tu lah. Tapi sama je mana-mana kita pergi pun kan. Dan family Lina Pom-Pom duduk di camp lah kira? Kita duduk kat Lumut. Lumut tu ada base. Kat situ dia macam dia flat sampai tingkat 10 macam tu. Memang best kat situ. Ya, apa yang best sangat tu? Duduk Best sebab camp kita ni? duduk dekat dalam satu tempat yang sangat selamat. Yelah, kita nak keluar semua ada security guard, ada jaga semua apa kan. Jadi kita hidup dalam tu je. Itu yang bestnya. Lepas tu bila ada sukan neka, kita sukan neka dekat dalam kapal. Seronoknya. Seronok. Jadi hidup dalam tu je. Segala-galanya ada dalam tu. Klinik ada, lepas tu ada kedai. Semua dalam tu. Kita hidup dalam tu. Tak ada keluar-keluar? Tak. Kalau nak keluar dengan abah mama. Kalau tidak, dekat dalam tu je. Best Tidak kita ke macam jalan. katak bawah tempurung? Tidak, tempat tu besar. Besar ya? Besar. Lepas tu dekat dengan pantai Teluk Batik. Seronok. Dekat dengan Pangkor. Pangkor. Selalulah pergi ke Pangkor tu. Tak lah, tapi selalulah pergi Teluk Batik. Memang orang Perak lah kelahirannya ni. Orang Perak Belaka nama Lahir dia. kat mana? Dekat Sungai Berang. Slim River. Kita tahu Berang sebab ada R&R je kat situ. Kak Rina orang Perak. Ya. Okey, baiklah. Gambar yang kedua, jom. Go. Okey, nasi Okay, ni lemak. kita boleh teka lah. Mesti dia jual nasi lemak dulu. Betul. Dekat Betul, sekolah. Ya. Kita memang mama memang meniaga dia masa kecil-kecil. Mama memang meniaga kat Lumut tu kan ada kedai, ada pasar. So memang mama pagi-pagi meniaga. Lepas tu bila biasalah hidup ni turun naik kan, kita orang susah. Jadi bila abah dipindahkan di KL, masa tu kami masih lagi duduk di Setiawan. Jadi untuk kita nak ringankan beban, mama buat nasi lemak, kita jual kat kelas. Jual kat kelas. Lepas tu kena warning. Bukan kena warning lah. Kata tak boleh meniaga. Nanti takut ada macam sakit perut ke apa ke. Siapa tapi nak sedih. tanggungjawab Tapi kan? macam sedih lah. Macam baru mama tengah seronok kan. Dapat duit, mama nak duit. Lepas tu mama letak dalam bekal. Dalam Tupperware. Ingat lagi. Macam mama ni duit nasi lemak. Lepas tu mama ambil letak dalam bekal Tupperware tu, letak dalam almari. Jadi itulah untuk mama beli lah, apa ni, nasi rolling yang lah. nak rolling balik. Lepas tu berapa hari, 3 hari je dah kena boleh warning? jual. Tak 3 boleh jual. hari? Dia tak warning lah. Dia cuma cakap janganlah sebab takut ada keracunan ke apa ke. Macam tu. Itu juga untuk menjaga keselamatan. Masa waktu tu yang Lina cakap masa jatuh bangun tu, masa ketika di bawah tu, apa barang yang agak-agak teringin sangat nak beli? Toy. Tapi tak dapat beli. Toy. Sampai Toy sekarang apa? kita ingat toy tu. Dia kan tiap kali kat sana dekat Setiawan, dia ada pasaraya dinding nama dia. Pasaraya dinding. Pasaraya macam dinding. shopping mall. Bukanlah shopping mall. Dia macam pasaraya Komplek yang, lah, komplek. macam komplek macam tu. Dekat situ kan tiap kali kalau pergi je dinding tu, mesti naik atas kat tempat toy, dia macam box tau. Lepas tu kita pusing-pusing, benda tu berpusing je. Benda gambar yang sama, ada 5 gambar je pun. Lepas tu dia pun kita macam seronok naknya. Tapi kita tak dapat sebab kita tahu kita orang susah kan. Jadi apa yang kita boleh buat masa tu, pergi je lah kat situ, pusing tengok. Dah best dah. Alah, sianya. Umur berapa masa tu? Lepas tu darjah 2-3 macam tu kot. Darjah 2-3 dapat berniaga nasi lemak 3 hari saja. Ya. Lina Pom-Pom sekarang ni kita nampak ceria. Adakah zaman kanak-kanaknya pun macam ni ceria ataupun? Ya. Macam ni lah. Adik-beradik berapa orang? Saya 2 orang. Abang dengan saya. Dan ni lah saya. Memang macam ni. Awak yang bongsu ke yang? Bongsu. Patutlah. Manja-manja gitu kan. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Pinggan retak. Itu pinggan sumbin.
Tubuh kebingungan. Itu mesti lagu kita. Ni pasal lagu kita Ha-ha. lah. Ni lagu Usari Tambar yang tersimpan. Sebenarnya kan lagu Usari Taman dia sangat membantu Kak Lina dalam industri. Masa tu sempatlah masuk dalam semi-final Ha-ha. muzik-muzik masa tu. Jadi lagu ni lah yang banyak membantu menaikkan nama Lina dalam industri. Ellie Sebelum jadi Mazlin. pelakonnya. Berapa lama awak dah menyanyi? Sejak bila awak minat menyanyi? Mula dah ada first album masuk form 5. Wow. Jadi yang Usari Tambah tu masa tahun 2000, millennium masa tu kan. Tahun 2000. So kira dalam industri rasanya dah lebih 20 lebih tahun sikit lah macam tu. Di camp, awak memang selalu menyanyi ke? Di camp tidak, tapi dekat kawasan rumah Kak Setiawan tu dia orang dah tahu dah ni anak Cik Edah yang menyanyi. Oh. Sampai lagu iklan pun kita tapak. Lagu iklan yang mana? Lagu Nano Nano Nano. Coklat tu kan? Coklat tu. Memang lagu iklan pun kita tapau. Kita tak bagi can orang lain. Semua kita nak. Okey, terkenal sebab awak suka menyanyi. Adakah ibu bapa pun menggalakkannya? Ya, Mama dengan Abah sangat support dia bagi. Dia tahu anak dia minat menyanyi kan. Dan jadi Mama Abah, Kak Lina sangat-sangat supporting. Diorang bawa Kak Lina pergi menyanyi macam tu kan. Diorang lah yang bagi Ada masuk-masuk sokongan. pertandingan ke? Jarang Kak Dip. Oh. Tapi saya, itulah orang kata rezeki kan. Rezeki Kak Lina jadi penyanyi sangat senang tau. Selalunya yang artis-artis seangkatan masa tu diorang dah kenal dah melalui competition kan, diorang kerap masuk. Macam kita masuk sekali, kebetulan masa tu ada orang panggil, dia kata nak tak buat demo, nanti kita hantar kat syarikat rakaman, dia kata rekening company. Lepas tu Abah Mama cakap okey. So kita belajar beberapa hari je, lepas tu terus pergi ke NAR, terus dapat jadi artis. Jadi penyanyi kita. Itu. Macam tak sangka Kak Dip. Lepas tu dia cakap, Abang Zainal nama dia kata Ellie buat yang terbaik sebab bukan senang nak jadi recording artis. Orang lain semua masuk pertandingan banyak kali macam awak jarang masuk dan dapat. Jadi gunakan peluang ni sebaik mungkin. Jadi kita pun cubalah buat. Alhamdulillah yang Usari Tambah tu memang sangat membantu nama Ellie Mazlin dalam industri. Tepuklah sikit. Baik, kita akan rungkai lagi bagaimana nama seorang Ellie Mazlin masuk dan meletup pom-pom-pom-pom dalam industri muzik tanah air. Selepas ini dalam Keringat Selebriti. Kembali bersama Keringat Selebriti. Saya Adi Bano dan tetamu jemputan kita pada hari ini ialah Kak Lina Pompom. Pom. Tadi Ellie Mazlin telah pun menceritakan latar belakang kehidupannya sebagai seorang insan yang bermula sejak kecil menyanyi, memang minat menyanyi dan sebagainya. Sekarang ni kita nak korek lagi. Apakah yang telah berlaku setelah dia menceburi bidang seni muzik tanah air? Perjalanannya tadi Lina cakap tak adalah seteruk mana. Tiba-tiba ditawarkan dan sebagainya. Okey. Saya dengar cerita awak pernah menyanyi dengan band. Dia bukan band lah. Maksudnya macam tiba-tiba bila diorang panggil, okey nak tak nyanyi untuk show ni? Okeylah kita pergi. Itu setelah bergelar artis rakaman? Belum. Okey, lagi. sebelum tu. Sebelum tu. Jadi maknanya kita dah mula didedahkan macam form 4. Dah mula didedahkan dengan nyanyi dengan band. Lepas tu band apa tu? Apa nama band tu dulu? lupa dah. Masa tu band rakyat tak silap. Kan Band rakyat? Kan macam band-band ke apa benda kan mesti diorang ada diorang punya group band diorang sendiri kan. Jadi daripada situlah. Lepas tu tiba-tiba dapat show, first time dapat show. Show tu show apa masa tu? Show dinner function untuk syarikat kesihatan macam tu lebih kurang. First time. Dan masa tu first time kita 3 tempat, kita dapat duit RM900. Kita RM900? Ketika itu, ya Allah. Itu kira lumayan tu. Kita cakap terkejut sebab kita pun bukan penyanyi lagi masa tu kan. Dapat RM100. Bestnya. Dapat RM100. Itulah first time Kak dapat duit. Dapat duit menyanyi seronoknya kan. Banyak tu RM900 first payment.
First time. Lepas Saya tu, first payment 500 je. itu masa promotion. Masa kita dah start promotion first album, 500 dek. Oh ya? Ya. Oh lepas jadi artis rakaman turun Promotion. pula harganya. Promotion sebab kita kan turun kat shopping mall kan. Jadi ramai-ramai artis NAR masa tu. Jadi kita dapat 500 pun okey. Lepas tu bila dah lama sikit dapat 3,000 Kak Dip. Seronok sangat. Daripada 900, 500, 300. 3,000. Banyak. Banyak tu masa tu kan. Itulah macam seronok lah kan sebab kita tak biasa dengan duit. Tiba-tiba dapat duit, seronoknya. Jadi macam mana kita buat? Pula tu. Lepas tu terus sebab pernah tahu masa kecil-kecil dulu kan. Cakap kat mama, nanti kalau kita ada duit jadi penyanyi, kita beli kat mama gelang emas. Lepas tu, bila dapat duit kita beli. Kalau bestnya. Kalau macam kita niat, kita kena buat tau. Lepas tu kalau kita niat nak bagi kat mak kita, lagi best. Kita bagikan, kalau contohlah harga tu 2,000, nanti kita akan dapat pulangan lebih daripada tu. Kita bagikan mak bapak kita. Cik, nasihat yang baik untuk anak-anak. Ya. Okey, bila dah merakamkan album tu terus meletup ataupun dia lemau je? First album Sutra Kasih tu dia memang consider macam salam pengenalan untuk peminat. Tapi yang album kedua yang Usari Tambar yang tersimpan tu memang meletup. Memang meletup sangat-sangat lagu tu. Memang banyak show masa tu Kak Dip. Alhamdulillah. Dan di antara nama-nama saingan Ellie Mazlin ketika itu adalah? Of course Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Liza Hanim. Dua tu. Dan bila Ellie Mazlin masuklah industri, dah ada 3 suara yang seakan-akan sama. Kadang-kadang kita dengar kat radio, ni Datuk Siti, bukan, lengok dia lain sikit. Liza Hanim ke? Bukanlah. Ellie Mazlin. Dia lebih kurang. Walaupun dia lebih kurang, tapi ada lenggok yang tersendiri yang kita kenal. Itu adalah suara Ellie Mazlin. Yang mana kan. Itulah dia. Bila album tak meletup, yang first tu, apa yang mendorong Ellie Mazlin untuk teruskan juga? Mesti ada rasa macam, alah tak menjadi pula nak buat album. Tapi masa tu kan Kak Dip memang totally syarikat rakaman yang jaga. Macam kita masa tu budak lagi, kita tak fikir benda-benda tu tau. Tapi nasib baiklah syarikat rakaman dia macam tak putus asa. Dia cakap tak apa, untuk first album ni kita anggap album untuk pengenalan di antara Kak Lina dengan peminat semua. So yang kedua tu kita buat yang betul. Kebetulan masa album kedua pun kita dah tak sekolah lagi dah. Jadi kita ada banyak masa untuk promote, pergi promotion here and there semua kan. Jadi tu yang berjaya tu. Kiranya sebagai artis rakaman label tersebut, awak ada gaji lah kira. Masa tu tak ada gaji. Tak diberi gaji. Tak ada. Tapi macam mana awak maintain hidup di KL pula tu? Daripada satu situasi di Lumut itu dalam camp yang semuanya dah ada, tak payah nak fikir sekali awak datang KL, album pula tak meletup. Walaupun syarikat rakaman yang jaga. Okey, masa tu Mama Abah. Tu sebabnya hari ni tugas kita pula membalas jasa diorang. Diorang dah susah payah untuk kita. Jadi ketika itu Abah yang support semua kan. Macam kita hanya tugas kita masa tu menyanyi, sekolah kan, masa sekolah. Lepas tu ada show sikit-sikit. Tapi kita dah mula bayar yuran sekolah kita, beli buku sendiri semua. Kita tak susahkan mak kita tau. Lepas tu jadi dah ada duit sikit kan. Jadi yang mana yang kita perlu beli sendiri, kita beli sendiri masa tu. Itulah dia. Nasib baik album kedua meletup pula Alhamdulillah. Yang kedua tu Alhamdulillah meletup. Itulah. Okay, kita tengok dia punya music video. Dah nak askar kan. Music video pun ada kena-mengena dengan askar. Nampaknya ni dia. Alamak, ayo. Dataran Merdeka mana ada jeti macam tu? Tak, yang ni yang gambar sekarang ni, yang jeti tu dekat Kelang, Paneh. Kelang. Tapi disebabkan excited first video clip katanya. Redah walaupun lead Paneh. Iya. Tak ada ke Abah kata ni dekat jeti yang Abah kerja tu bukan? Tak ada. Tak ada lah jeti askar apa begitu. Dekat Kelang masa tu lokasi dia. Kalaulah misalnya dapat nak buat balik music video ni,
Apa yang Lina Pompom nak ubah? Orangnya. Mana boleh. Ketika itu look tu in tau masa tu, jangan main-main tau, paling cantik dalam dunia. Masa tu dengan kening selain. Masa tu mana pandai shading. Sekarang ada shading nampaklah hidung. Dulu tak nampak hidung. Jadi macam yelah dulu-dulu kan tak macam sekarang kan. Jadi macam bila kita Allah macam tu mukanya dulu kan. Tapi itulah kepompom seadanya, terima seadanya tak? Terima. Kita tengok klip yang seterusnya. Okey. Sama. Ni Lain rupanya ya. Inilah kening selain nama dia. Lainnya rupa Lina Pompom. Alah, Jason pun mudanya. Ya Allah. Ci. Yang kita nak tanya, kenapa pegang telefon macam tu? Nampak? Memang stylenya macam tu ke? Style. Ya Allah. Ke masa rakaman tu dibuat macam tak tahu nak pegang ke apa ke? Tak tahulah. Masa syuting tu betul-betul ambil feel kata nak buat benda yang lain, agaknya terkeluar dek. Macam tu jadinya pegang telefon. Okey, nanti kita akan korek lagi rahsia dan misteri kehidupan. Ada ke? Tak ada kot. Cerita pengalaman yang seterusnya bersama Lina Pompom dan saya, Adibah Noor, dalam Keringat Selebriti. Anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti bersama saya, Adibah Noor, dan tetamu undangan kita, Lina Pompom. Yeay. Dalam segmen-segmen sebelum ini, beliau telah pun menceritakan tentang latar belakang kehidupannya dan juga macam mana dia masuk dalam industri seni tanah air. Tapi kita belum dengar cerita yang selanjutnya. Sekarang ni, kadang-kadang orang bermula dari bawah dan sebagainya dengan mengalami pelbagai kesusahan. Bila kita susah, bila kita di bawah, orang asyik memotivasikan kita untuk memajukan diri. Kadang-kadang kita pun bermotivasi untuk memajukan diri kita. Tapi bila sudah berada di puncak, ramai pula nak tengok kita jatuh, kan? Heran. Kau sekarang ni nak aku gagal ke nak aku berjaya? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Jadi, adakah ketika dia meletup-letup sekarang ini, ada perkara-perkara yang menjatuhkan beliau? Kita saksikan dengan memaparkan klip-klip ataupun keratan-keratan akhbar. Diharapkan semoga Ellie Mazlin sudi untuk menceritakan selanjutnya. Okey, keratan yang pertama. Ibu Ellie Mazlin meninggal dunia pada tahun 2014. Betul, 2014. Orang yang dia mamalah kawan tempat kita. Sebenarnya Ellie Mazlin ni, seorang Ellie Mazlin ni, dia tak ramai kawan. Dia awak rapat dengan keluarga, rapat kan? dengan keluarga. Saya sangat rapat dengan mama, dengan abah, of course. Jadi bila mama pergi tu, saya ingat lagi masa tu hari Mother's Day, saya post, saya sebut nama penuh mama semua. Saya cakap mama happy Mother's Day, sekian. Dan kita dah plan dah dengan abah. Kebetulan birthday abah dengan mama, birthday abah dengan Mother's Day tu lebih kurang berapa hari je beza tu kan. So dah cakap dengan abah lah nak celebrate sama. Lepas tu tiba-tiba saya balik syuting, saya dapat phone call daripada mama. Saya kenapa mama tak tidur awal ni kan? Selalunya mama tidur awal. Sekali abah cakap mama sesak nafas. So saya daripada Damansara, saya bawa laju kereta dan bila sampai je bagi tahu mama dah tak ada. Masa tu memang saya rasa dunia saya sangat gelap sebab saya sangat rapat dengan mama. Apa saja yang saya buat mesti dengan mama. Mama lah yang selalu bagi komen apa yang okey, apa yang tidak dekat dalam TV. Dan mama yang ikut pergi show sana sini, mama ikut. Lepas tu tiba-tiba mama tak ada. Dia sakit apa? No, mama heart attack. Tapi mama bukan tahap yang kronik. Aha. Tapi
macam Abah pujuk, Abah cakap Allah sayang Mama dan Mama pergi sangat muda. Tapi untuk saya masa tu saya susah nak terima dan semua orang tahu yang Eddie memang sangat rapat dengan Mama. Kemana saja saya pergi saya bawa Mama. Mama memang sentiasa dengan saya. Jadi bila orang tahu Mama meninggal, semua terkejut dan saya pun hilang masa tu. Daripada saya hilang, saya betul-betul down. 3 bulan saya duduk rumah. Hari-hari saya pergi pusara Mama. Hari-hari saya pergi pusara Mama. Daripada first Mama pergi sampailah saya nak bersalinkan Sefia. Hari-hari saya pergi petang. Saya pergi sebab itu cara saya untuk lepas rindu kat Mama. Orang surau tu memang dah tahu dah saya kadang-kadang sampai tertidur. Bukan nak tidur pun dekat pusara Mama, tapi kita berzikir dan saya tak tahu masa bila saya terlelap dekat Mama. Apakah di antara amalan-amalan ataupun pesanan-pesanan arwah Mama yang awak amalkan dan ingat sampai sekarang? Mama selalu pesan, contohlah kalau macam kita ada suami kan, Mama pesan adik walaupun suami kita suka makan Maggi hari-hari, dia cakap tak apa, masak mi segera pun tak apa, tapi kita sebagai seorang isteri tak boleh macam tu. Kita kena siapkan yang terbaik untuk suami kita kan. Tapi kalau kita dah cuba buat yang terbaik tapi bukan rezeki kita dengan suami kita tu, maknanya itu bukan jodoh kita. So dia. Macam Kak Lina dah cuba buat yang terbaik. Mungkin bukan rezeki Kak Lina dan bukan jodoh Kak Lina. Tapi apa yang penting sekarang ni Kak Lina bersyukur sangat. Take your time. Saya bersyukur sangat sebab Allah gantikan suami yang sangat baik. Kadip saya tak pernah rasa apa yang suami saya buat ni untuk saya dengan untuk anak, untuk bapak saya. Bapak saya pun tak pernah rasa macam tu. Anak saya pun tak pernah rasa macam tu. Sefia lagi lah, dia tak pernah rasa sentuhan belayan seorang bapa kan. Dan saya pun tak pernah rasa berjalan dengan suami, dengan anak. Saya tak pernah rasa sebelum ni. Tapi Allah bagi saya peluang tu. Alhamdulillah. Dan saya tak minta apa. Saya cakap dengan suami saya tak minta apa. Saya tak minta bulan bintang. Saya tak minta rumah banglo besar-besar. Saya tak minta apa. Saya cuma minta dia bahagia dengan dia. Dia bertanggungjawab, sayang saya, sayang anak dengan bapak saya, dan dia pun jadi anak yang baik kepada mak bapak dia. Tu je saya minta. Dan kesetiaan dia. Alright. Teruskan dengan gambar yang seterusnya. Jeng. Akhirnya bekas suami melawat anak. Apa cerita ni? Selama hari ni memang dia tak nak tengok langsung ke? Tak, sebenarnya rupa-rupanya ni pun ada cerita. Saya sedih sangat. Rupa-rupanya jumpa tu ada agenda yang lain kan. Sebab saya sampai hari ni saya masih lagi kes mahkamah pasal anak. Saya tak tahu bila nak habis benda ni, saya tak tahu, tapi saya terima. Bila difilekan saya datang, saya tak ada masalah sebab saya dah move on dan saya ready untuk apa saja untuk anak saya kan. Yang jumpa saya ingatkan betul-betul, rupa-rupanya dia datang tu sebab nak masukkan dalam dokumen dia mengatakan dia datang tengok anak. Mati-mati ingatkan betul-betul akhirnya dia nak tengok anak. Rupa-rupanya sekali tu je, lepas tu hilang balik. Awak telah dia lafaz cerai ketika awak sedang mengandung? 3 bulan masa tu. 3 bulan? 3 bulan dalam kandungan Sefia dalam. Dan dia tahu awak sedang mengandung? Tahu.
Okey. Apakah puncanya kalau kita boleh kongsikan? Okey, sebenarnya saya dah tak tahan. Saya banyak dah bagi peluang. 8 tahun saya tunggu, Ya. mungkin akan berubah, mungkin akan berubah, mungkin akan berubah. Sekali saya cakap, okey tak apalah, mungkin bertunang kot dia akan berubah. Pun macam sama je, tak apalah. Mungkin lepas kahwin kot. Jadi bila lepas kahwin pun sama juga datanya. So saya dah kena buat keputusan. Sebab masa tu umur Kak Ina dah tak tua, tak muda. So umur Kak Ina cantik 35. Jadi tu sebabnya Ellie buat keputusan cepat. Ellie pergi ke mahkamah, call mahkamah. Dia cakap, Ellie kata Ellie nak minta cerai apa benda semua. So pihak mahkamah yang call dia. First dia terkejut lah. Dan hakim pun pujuk, dia kata mungkin Ellie pembawakan budak. Cakap tak, saya tak pembawakan budak, saya nak cerai. Lepas tu permintaan cerai tu awak yang usulkan. Yang usulkan. Lepas tu sebab saya tak nak during pregnancy tu saya sakit. Alhamdulillah lah, sepanjang pregnancy tu saya tak sakit macam orang lain. Bila dengar cerita macam-macam kan sakit itu, kaki bengkak, Alhamdulillah. Tu saya minta kat Allah, semua Allah bagi. Syukur Alhamdulillah. Dan Ellie dikatakan hilang selepas itu bukannya akibat daripada perceraian itu. Tak, Tapi sebenarnya disebabkan ibu yang meninggal dunia. Bukan. Masa Ellie melepas mak meninggal, 3 bulan Ellie hilang. Lepas tu Ellie move on. Tapi hari-hari lah tetap jumpa mama kat pusara. Tapi masa saya berhenti, konon-konon nak berhenti menyanyi berlakon ni sebab nak jaga suami. Konon-konon, ya. Masa konon-konon kita nak jadi isteri yang baik. Bukanlah isteri yang baik, maksudnya macam nak jaga suami. Nak jaga makan pakai Awak memang ada kehendak itu untuk menjaga jadi macam seseorang. okeylah, tak nak berlakon lagi, nak berhenti menyanyi, nak berhenti berlakon sebab nak jaga suami. Tapi bukan rezeki saya. Tak apa, bukan rezeki saya, tak apa. Ketika itu. Tapi Alhamdulillah selepas itu saya dapat sinaran yang sangat-sangat baru, yang sangat indah. Lepasnya lahirnya Sefia di dunia, Ellie dapat satu offer TV3. Untuk menyanyi. Start tu lah Ellie rasa, meletup pom. inilah agaknya peluang untuk Ellie comeback dalam industri. Okey, kita akan terus bersama Ellie Mazlin selepas ini dalam Keringat Selebriti. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama Keringat Selebriti. Saya Adi Bano dan tetamu jemputan kita Lina Pampang. Ellie Mazlin, orangnya sangat ceria, sangat mesra peminat. Orang nampak di luaran je macam hello. Tapi sebenarnya perjalanan hidup dia, kita semua sama je sebenarnya kan. Jatuh bangun, jerih perih, pahit maung, semua orang pun ada masalah yang tersendiri. Tetapi mungkin bila anda menonton Keringat Selebriti ni, kalau anda masih dibelenggu sesuatu masalah, mungkin dengan tontonan ini dapat kita berkongsi bersama. Awak jumpa jalan keluar dia. Kalau Ellie Mazlin boleh bangkit balik dan melaluinya, mencari kekuatan dengan caranya yang tersendiri, mungkin anda pun boleh juga. Itu sebab kita share. Itu sebab kita berkongsi, bukan sebab nak aibkan sesiapa dan apa jua. Ini adalah sesi perkongsian pengalaman. Okeylah, ni segmen terakhir. Kita tak nak nangis-nangis lagi. Nitik. Bukan sahaja pihak produksi memerah keringat awak hari ni, dia memerah air mata juga. Secara semula jadi dia berjurai-jurai turun tadi. Okay, sekarang kita nak happy-happy je. Segmen terakhir ni saya akan bagi satu soalan. Awak kena jawab tanpa berfikir panjang. Terus je jawab. Apa saja yang terlintas di pemikiran Ellie Mazlin. Soalan pertama. Apa warna eyeshadow awak sekarang? Gold. Betul? Dia tahu kadang-kadang kita buat makeup ni dia main pejam je, main semua je dekat makeup artist tu kan. Soalan kedua, lagu apa yang paling mencabar bagi Kak Lina Pompom?
lagu Usah Ditawar Yang Tersimpan. Kenapa? Sebab masa tu bila part hujung tu kan dia macam tinggi kan. Jadi macam boleh ke tidak, boleh ke tidak macam tu kan. Nyanyi sikit. Tak nak. Hari ni kena bayar deh. Lain bajetnya kalau nak Bajet suruh dia lain nyanyi. Apa ni tapi masa tu teknik tak berapa pandai sangat kan. Ya. Jadi bila part tinggi tu macam nervous tapi Mak Hasmi bagi tahu teknik dia ajar sikit akhirnya dapat. Masa tu rasa susah sangat. Lepas tu Ya. bila dah dapat dah teknik tu kita dah dapat. Okey alhamdulillah. Baik, soalan ketiga. Apakah nama menara berkembar kat KLCC tu? LCC Twin Tower Betul ke? Menara Berkembar. Menara, entah, I pun tak tahu sebenarnya. Menara Petronas. Menara berkembar Petronas, betul Yeay, Ya ke? betul. Okey, soalan seterusnya. Lipas dengan tikus, yang mana awak halau dulu? Tikus. Tikus? Sebab tikus kan besar macam kucing. Kan? Besar mana? Lipas tak takut? Geli. Geli? Ya. Setengah orang kalau nampak lipas terus lompat atas kerusi. Saya jerit dulu. Oh. Tapi mesti kena cari dia sampai dapat. Lepas tu saya Kan? tak boleh tidur. Kita Ya. spray, kita kejar dia, puk kita letak biar dia duduk dekat bawah. Ish, sadis. Kita tak penyet kan dia. Kita spray, Yelah. kita kejar dia dah Bagi dia pening-pening. matilah. Kita letak dia dekat bawah. Kan dekat bawah. Mesti Spray pernah tu. buat kan? Pap, biar situ besok baru Bawah kita dia kan bagi. melengkung kan? Melengkung. Jadi biar dia tidur dekat bawah tu betul-betul. Minah dengan Do, siapa mati dulu? Do yang mati dulu. Mina yang mati dulu. Doang. Betul ke? Entahlah, aku tak tahu kenapa dia bagi soalan ni. Okay, sekarang ni ada 5 perkataan. Okey. Awak sambung aja. Okey. Sambunglah, nak sambung dengan perkataan lain ke, nak sambung dengan ayat ke, suka hati. Okey. Perkataan pertama, gerak. Gerak Ni nampak apa masuk gerak khas kan? Pernah menjadi inspektor Detektif Mazlin. Detektif Mazlin dengan Dato' AC ke masa tu? Datuk AC masa tu Bercinta-cinta kan dalam tu? bukan Datuk AC macam baru nak try lah. Sebab saya ingat arwah aunty saya, dia memang tengok scene gerak khas kalau ada Dato' AC dengan Ellie Mazlin. Dia suka pergaduhan tu, perbalahan tu. Dia punya usik-mengusik, dia punya gaduh-gaduh tu. Dia Betul. seronok karakter awak berdua. Ya, masa tu baru nak try lah Detektif Mazlin. Pernah gerak-gerak khas, okey? Boleh pegang pistol lah ni. Mula-mula ke belakang, Dek. Lepas Apa? tu, masa mula-mula kita kan lembik. Lepas tu macam mana ni Ellie Mazlin boleh jadi polis? Masa tu semua orang macam, biar betul, dia kan lembik. Betul tau bila kita lari, pistol ke belakang. Cut. Kenapa Ellie bukan pistol kat belakang ke depan? Macam tu. Dia lari macam tu. Lepas dia, tu, dia macam, yelah kita tak pandai. Cut. Lepas tu dah lama sikit, dah terror sikit baru berlari. sambil berlari pistol di depan. Fuya. Okey, perkataan seterusnya, tabik. Tabik spring day. Tabik spring. Masa jadi detektif Mazlin ke? Tak, sebab saya anak Navy. Memang tak dah belajar betul. tabik daripada kecil lah kan? Tabik spring. Perkataan ketiga, mama. Mama, saya sayang Mama. Rindu Mama. Alah, jangan nangis lagi, tak nak. Cukup. Perkataan keempat, Lina. Lina kepompom. Lina kepompom ke Lina pompom? Tak, dia kan kadang-kadang kan bukan bila peminat dia best tau. Kata, Kak Lina kepompom. Macam tu. Dia cakap, Suka hati dia je. Kak Lina kepom. Bom boleh, tak Bom kisah. boleh. Janji dia orang happy. Kita pun happy. Okey, perkataan terakhir, awan. Awan Nana, Papa. Mana datang awan nano tu? Selama ni saya hidup dalam awan yang mendung. Hadirnya dia, saya rasa dia memberi saya awan yang cerah. Dah tak ada mendung dah. Cik. Cuma ada tengah-tengah tu ada pelangi. Okey, sekarang ni Ellie berumur berapa tahun? 17 Disember 2019 masuklah umur saya yang ke-39. 39. Tapi kat sini 18 tahun. Cakap pasal 18 tahun, Ellie Mazlin yang 39 tahun ni, jumpa balik Ellie Mazlin yang 18 tahun tu. Apa yang awak akan
cakap pada dia, nasihat dia? Saya tetap nasihatkan dia jadi Sharifah Aina Mazlina, jadi Ellie Mazlin. Sebab apa? Saya kalau diberi pilihan pun saya memang nak jadi Sharifah Aina Mazlina. Saya bersyukur dengan apa yang dugaan kemanisan yang ada pada diri saya ni. Saya memang bersyukur. Saya tak pernah menyesal menjadi Sharifah Aina Mazlina dan saya tak menyesal apa saja dugaan, apa saja kemanisan yang saya dapat ni. Saya bersyukur dan saya happy sangat. Awak tak nak ke nasihat kat dia kalau ada orang bernama ... jangan layan dia? Sikit lah. Tapi kalau awak tak tapi layan, tak boleh juga. Kalau tak layan nanti saya Sefia awak tak ada Sefia. Tak apalah cakap kat dia, tak apa dek. Kuatkan hati, cekal, jalan je. Baiklah, bagaimana Ellie Mazlin nak orang kenang awak? Kenang. Saya tak minta kalau orang memuja saya sebagai anak seni, syukur alhamdulillah. Saya cuma nak orang kenang saya sebagai Sharifah Aina Mazlina, dan apa yang anda tengok saya di IG itulah saya, dan terima saya seadanya. Macam tu. Masuk balik Lina Pom-Pom dia tu kan. Baiklah, terima kasih Ellie Mazlin. Sama-sama, terima kasih juga Kak Dik. Terima kasih juga Keringat Selebriti sudi jemput. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi Ellie Mazlin. Terima kasih kepada audiens kita hari ini. Nampak sangat tadi terpampang terpukau dengan cerita Ellie Mazlin. Jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya Keringat Selebriti. Saya Adiba Noor. Bye-bye. Bye.